Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Dan kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, malam ni kita episod yang ke-31. Ayatnya adalah ayat yang bermula daripada ayat 102 hingga 105. InsyaAllah akan kita baca dan akan kita lihat sedikit tafsiran, terjemahan dan tafsiran berkaitan dengan ayat yang bakal kita baca nanti. Baik, kita teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Baik. Walau munculkan mulut kerana kita nak ambil waw. Kita pun tak boleh sebut pun lau kalau kita tak muncul mulut. Walau anna hamzah berada pada biji halkum. Dalam tu ada tali suara. Di situlah tempat bermulanya hamzah. Sebagaimana kita selalu sebut, markingnya ialah sendawa. Tu marking dia kat situ. Okey. Walau annahum tutup mulut, mim. Amanu, jangan amanu. Mulut berada dalam keadaan muhayyid, dalam keadaan yang tak tarik, tak muncung, dalam keadaan yang bersahaja. Baik. Amanu. Okey. Walau annahum amanu wattaqau watta jangan watta ta ya ujung je, tapi jangan banyak angin. Jangan watta, jangan ada angin gitu. Okey, wattaqau terus muncul. Wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Okey. Okey, su guna ujung lidah dan juga bahagian ujung pun bahagian atas dengan hujung gigi. Lamathubatum min jangan jadi min biar dia keluar sikit ke hidung. Min indillah Jangan rapatkan lidah pada gusi ketika nak dengung.
indi. Bukan indi. Okey, jangan begitu. Min indillah, dillah. Okey. Khairun. Min indillahi, jangan hilang hi tu. Ada orang baca min indillahi khair. Dillahi khair, hilang. Tak nak. Min indillahi khair. Okey. Lau kanu ya'lamun. Buka. Kanu ya'lamun. Tekan. Ya'lamun. Jangan pula tekan sampai ya'lamun. Jangan mula starting tu pegang kemah untuk lam. Ya'lamun. Tak boleh. Ya'lamun. Tu kita dah tekan untuk start huruf lam tu. Tu kira tak ada benda, tak ada indikator untuk kita berbuat demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya ayyuha. Kan? Ya, di situ ada hamzah. Maka dia dah terkeluar daripada lingkungan mad asli. Dia dah jadi mad munfasil. Orang Melayu panggil mad munfasil ni dengan mad jaiz munfasil. Okey, jaiz tu hukum dia. Dianya adalah mad munfasil. Ya ayyuha, walaupun di sini tulisannya bersambung, tapi ya itu perkataannya tersendiri. Perkataannya tu tak bercampur dengan perkataan ayyuha. Jadi kerana itu, bila huruf mad selepasnya ada hamzah, kita panjangkan dia sepanjang 4 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuhalla. Ya ayyu. Okey, ayyu jangan diketatkan. Biar dia lalu. Ya ayyuhalladzi, ayyuhal. Keadaan mulut terbuka, hal. Kalau tidak, ayyuhan, dia akan naik ke hidung. Amanu. Amanu. La taqulu. La taqulu. Ra'ina. Ra'ina. Jangan baca ra'ina. Jangan tebalkan lah. Okay? Jangan takut dia lalu sikit ke hidung, tak ada masalah. Kerana hurufnya pun adalah huruf yang khayshumiyah. Huruf yang menjadi rumah bagi dengar. Waqulu. Tu masuk. Waqulu. Tebalkan dengung. Kerana nak masuk dha. Dha huruf itbaq. Maka kena tebal dengung. Kita sebutkan kaedah semula. Dengung mengikut huruf selepasnya. Dengung tebal nipis dia ikut huruf selepas. Manakala mat mengikut huruf belakang dia. Mat akan jadi tebal. Huruf mat tu bunyi dia akan jadi tebal kalau huruf belakang yang tebal. Yang mana hakikatnya bukan bunyi dia, bunyi huruf belakang dia tu. Okey. Wa qulu zurna wasma'u. Wasma'u. Okey. Sambil-sambil tuan-tuan dengar tu ikut baca. Wa qulu zurna wasma'u. Wasma'u. Jangan wasma'u. Walil kafirin. Walil kafirina azabun alim. Walil. Jangan walilka. Kemaskan dulu bunyi lam. Walil kafirin. Ka pun juga. Jangan qa.
Jangan payahkan dia. Kaf berada pada pertengahan di antara langit lembut dengan langit keras, dalam keadaan rahang yang rapat. Jadi tak perlu kita nak angkat lidah banyak. Lidah tu dah pun menyentuh langit. Walil kafirina azabun alim. Azabun, terus turun bawah. Azabun, jangan azabun. Tu naik ke hidung. Azabun alim. Okey. Kita lihat dulu tafsiran atau terjemahan bagi ayat ini. Walau annahum. Walau. Lau ni paling mudah nak terjemah. Kerana makna dia pun lau, kalau. Sekiranya. Annahum. Bahawasanya mereka. Amanu. Beriman. Wattaqaw. Dan bertakwa. Lamathubatun. Lam di depan tu adalah lam taukid dia panggil. Lam untuk kuatkan. Maka kita terjemuh lam tu nescaya. Okey. Lamathubatun, mathubah diberi pahala. Nescaya diberi pahala. Min indillah, dari sisi Allah. Khair, akan kebaikan. Akan diberi ganjaran khair, kebaikan. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu, lau sekiranya, kanu adalah mereka itu, ya'lamun, tahu. Okey. Ayat ini menceritakan tentang orang Yahudi. Walau annahum amanu. Sekiranya mereka itu beriman. Wattaqaw, dan bertakwa. Mereka beriman dengan apa? Mereka beriman dengan kitab Taurat mereka. Beriman dengan sebenar-benarnya. Bertakwa kepada Allah SWT. Pasti mereka akan terima kenabian Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam kitab itu adanya bisyarah, adanya berita gembira, adanya isyarat tentang kerasulan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, kalaulah mereka itu betul-betul beriman, pasti mereka terima. Tapi hakikatnya, mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka dakwa saja mereka beriman. Kalaulah mereka beriman, mereka tahu, maka mereka pasti akan memegang ataupun mengikut Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Seterusnya ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka yang beriman. La taqulu, jangan kamu semua berkata. Ra'ina, jangan guna perkataan ra'ina. Okey. Akan tapi guna apa? Wa qulun zurna. Tapi guna perkataan unzurna. Guna perkataan tu. Wasma'u. Dan dengarlah. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang kafir itu azabun, azab alimun, yang sangat-sangat pedih. Jadi bagi orang kafir itu azab yang sangat pedih. Okey. Ayat ini merupakan ayat yang menceritakan tentang larangan terhadap orang yang beriman daripada menggunakan perkataan ra'ina. Jangan guna perkataan ra'ina. Daripada perkataan mura'ah. Daripada perkataan mura'atun, iaitu ia memberi makna ra'i lah. Senang cerita gitu. Senang cerita. Ra'ina, bagi tumpuan atau ra'i kami. Okey. Kenapa ada larangan? Okey, larangannya adalah kerana perkataan ra'ina itu dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa orang Yahudi bermaksud kutukan. Yang memberi makna jahil dan bodoh. Orang Yahudi rupa-rupanya mereka ini mengutuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan perkataan ra'ina ini. Mereka guna perkataan tersebut
di belakang bila mereka bercakap sama mereka, mereka guna perkataan ini untuk mengherdik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia dengar perkataan ini diguna oleh orang Islam. Perkataan yang diguna oleh orang Islam itu maknanya bukan sebagai makna maksud mereka. Dalam bahasa Arabnya tidak memberi makna bodoh, tidak memberi makna jahil dan bodoh itu. Tetapi mereka gembira bila mana mereka dengar ada orang Islam yang guna perkataan tersebut. Mereka jadi berani untuk menggunakannya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dia guna tu dengan anggapan Rasulullah faham bahasa mengikut bahasa Arab. Tetapi mereka pula sengaja menggunakan perkataan itu dengan bahasa mereka. Dengan bahasa yang maksud yang mereka nak. Tapi ketika mana mereka datang bertemu Nabi SAW dan mereka kata mengguna perkataan tersebut, kemudian mereka ketawa. Seolah-olah menganggap bahawa Rasulullah tidak memahaminya. Dalam masa yang sama, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar namanya Sa'ad bin Mu'az. Faham bahasa tersebut. Lalu Sa'ad bin Mu'az pun menggertak orang-orang Yahudi. Kalau kamu sebut lagi, kamu berkata lagi, maka aku akan potong leher kamu. Itu ancaman yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Maka dengan itu, selepas peristiwa tersebut, turunlah ayat ini. Menggantikan perkataan ra'ina itu dengan perkataan unzurna. Unzurna. Okey. Walil kafirin azabun muhin, dan oleh kerana perbuatan orang kafir itu begitu, maka bagi mereka azabun alim, azab yang sangat pedih. Perkataan alim adalah merupakan suatu perkataan yang daripada alamun. Bila alimun, dia adalah merupakan sirah mubalaghah daripada sakit tadi. Maka sebab tu kita terjemah dengan sangat sakit. Mubalaghah daripada sakit tadi, sangat sakit. Maka azabun alim, azab yang sangat sakit. Okey, baik. Kita tukar slide dan kita baca dulu, dan kemudian selepas itu kita lihat pula terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sekali lagi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sekali lagi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik. ما يود الذي ما dua harakat, ma jangan ma yawaddu tu lebih, ma yawaddu wa ya wa. Okey, ma yawaddu alladhi, dulla ada tu mesti ada. ما يود الذين كفروا كافا jangan kafa. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل
Min ahlil. Kalau tuan tu sebut min banyak tu, ahlil pun lenturan dia lebih kurang sama. Min ahlil kitab. Tapi janganlah terlampau kuat sampai jadi takalluf. Takalluf ni kita macam memaksa-maksa diri untuk menyebutnya. Okey. Sebutan Quran dia bersahaja sahaja. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Min ahlil kitabi walal musyrikin. Musyri. Musyri. Walal musyrikin ay. Masukkan ke hidung. Jangan yang itu di mulut. Itu memanjangkan makhraj ya. Kita nak dengung, maka kena masukkan ke hidung. Yunazzala alaikum. Yunazzala, bukan yunazzala. Jangan ketat. Yunazzala alaikum min khairin. Min khairin. Min, buka dulu nak sebut kha. Min khairin min rabbikum. Min khairin mirra. Terus lompat naik. Mirra, jangan minra. Mir rabbi. Saya nak highlightkan pada rabbi. Jangan bunyi ada rabbikum. Putus satu tak nak. Yang kedua rabbikum. Dua memang lagi tak nak. Jadi macam mana? Rabbi. Rabb. Ada angin tolak ni. Angin tu berterusan. Tapi oleh kerana kita dah buka mulut untuk teruskan bacaan, maka angin tu tak sempat nak pecah. Kalau kita tak buka mulut contohnya, Rabb, dia akan membesar. Kerana angin tu sentiasa tolak. Mir Rabbi. Rabbi. Okey. Rabb. Okey. Tu. Mir Rabbikum. Wallahu buka mulut. Yakhtassu. Wallahu yakhtassu birahmatihi. Yakhtassu, bukan tarik mulut jadi nipis. Buka. Barulah menepati dia huruf isti'la. Wallahu yakhtassu birahmatihi. Man masukkan ke hidung. Man yasha. Naik saja. Man yasha. Baru tutup. Jangan sebut man yasha. Dah tersepit dah. Maknanya hamzah telah dibawa masuk dalam perjalanan mat itu. Okey. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadli. Jangan fadli. Tak boleh baca dengan fad kerana dad bukan huruf qalqalah. Fadlil a. Atas sikit pada halkum. Azim. Zi letakkan lidah bawah gigi. Azim. Gagahkan lidah tu. Biar dia melengkung. Naik dan melengkung. Wallahu dzul fadlil azim. Okey. Sadaqallahul azim. Kita lihat ayatnya dari sudut terjemahan. Ma yawaddul ladzina kafaru. Okey. Tidaklah. Yawadduna. Alladzina kafaru. Orang yang kufur. Min ahlil kitab. Dari kalangan ahlil kitab. Walal musyrikin. Dan tidak juga orang musyrikin. Maknanya ialah orang-orang yang kafir, orang Yahudi di kalangan ahli kitab dan juga orang musyrikin itu tak nak. Apa yang dia tak naknya? An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Diturunkan ke atas kamu min khairin, daripada kebaikan, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Orang kafir, orang musyrikin, orang Yahudi tak nak berlaku gitu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala yakhtassu, mengkhususkan, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man yasha,
sesiapa yang dia kehendaki. Allah khususkan siapa-siapa yang nak diberikan rahmatnya. Jadi kita carilah. Kita berusaha sedaya upaya untuk dapatkan rahmat Allah SWT. Jadi rahmat Allah itu bukan turunnya umum macam tu tak. Dia khusus diberikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah SWT itu Tuhan punya kepada al-fadl, kelebihan, al-azim, yang besar. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ini kenapa tak nak turun kebaikan kepada orang Islam, kepada Rasulullah? Kerana hasad dengki mereka. Perasaan hasad dengki mereka lah yang menghalang. Jadi orang yang ada hasad dengki, kebiasaannya mereka tak nak orang lain senang. Dia susah hati kalau orang lain senang. Jadi ini bertentangan sama sekali dengan sifat orang yang beriman kepada Allah SWT. Orang beriman kepada Allah, sifat mereka ialah sebagaimana dalam hadis yang masyhur, iaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia suka untuk saudaranya. Hatta yuhibba, sehingga dia suka untuk saudaranya, ma yuhibbu, apa atau benda yang dia suka untuk dirinya. Jadi kita suka, kita dapat kesenangan. Kita suka juga rakan-rakan kita mendapat kesenangan. Jadi itulah maksud kepada hadis tadi. Sementara jika ada orang terjemah tidak beriman seorang kamu, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri, terjemahan itu tidak tepat, bahkan layak dikatakan salah. Kerana kita ini tidak mampu untuk menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Yang kita boleh, kita sukakan. Yang kita suka kawan-kawan kita dapat kebaikan sama seperti yang kita dapat. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan ayat yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan ahli-ahli Quran sekalian. Semoga kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi dulu pertemuan kita pada malam ini dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.